Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi kesempatan pada kali ini untuk bertemu lagi dalam siri kuliah online ya, surah An-Nur. Wan Pelangi sebenarnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengharungi wabak yang melanda negara kita sekarang ni. Mudah-mudahan wabak ini Allah angkatlah ya daripada bumi kita, ya, daripada dunia kita, mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipanjangkan usia kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita lagi kesempatan untuk sama-sama kita dapat menambah amal, ibadah, pahala kita, persediaan kita menghadapi hari akhirat. Dan juga syukur kita juga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama bertaubat atas segala dosa, kesalahan yang kita telah lakukan. Baik. Kerana masalah teknikal pada 2 minggu lepas, tak dapat ya, kerana orang penting tak dapat ber-online. 2 minggu lepas masalah teknikal dengan tentang suara ya, harap-harap pada minggu ni suara okeylah untuk online ya. Jadi kalau ada yang telefon, tengok-tengoklah kalau ada komen komplain ke apa ke ya, suara masih tak keluar ke apa ke, harap-harap minggu ni okeylah insya-Allah. Ini saya ulang sikitlah ya, hadis yang dibacakan pada minggu lepas, kitab Bahrul Mazi ya, kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-7, babul janazah. Hadis yang ke-105, bab majaa fi taswiyatil kubur, bab menyatakan hukum meratakan kubur yang tinggi. Jadi saya baca khulasah jelah, ringkas insya-Allah ya. Mengatakan kubur yang tinggi, hadisnya berbunyi an Abi Wa'il anna Aliyan qala li Abil Hayyaj al-Asadi ab'athuka ala ma ba'athani bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla tad'a qabran mushrifan illa sawaitahu wala timthalan illa tamastahu. Hadis hasan. Diriwayatkan daripada Abi Wa'il bahawasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu telah berkata ia bagi Abil Hayyaj al-Asadi, aku utus akan dikau atas barang yang mengutus akan dia dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa jangan engkau biarkan satu kubur itu tinggi, melainkan engkau samakan dia dan rendahkan dia sekira-kira sejengkal. Ini huraian Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, ulama-ulama hadis. Dan jangan engkau biarkan satu patungan ada terdiri, melainkan engkau hapuskan dia. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini ya, kalau ikut masalah-masalah yang dibacakan ya pada pertemuan yang lepas ya, sebab saya nak ringkaskan khulasahnya. Yang pertama, kita disunatkan untuk tidak menambah tanah yang lain bila kita menanam ya sesuatu mayat, sesuatu jenazah.
Maknanya tanah yang digali itu je lah, yang juga yang ditanamkan kembali. Tak boleh kita ambil tanah lain kita tambah lagi pula bagi tinggi, tak boleh. Cukup dengan tanah yang sedia ada. Ya, sunat hukumnya menggunakan tanah yang sedia ada, yang digali itu jugalah yang dikambus. Tidak ada penambahan tanah yang lain. Jadi kebiasaannya memang kita boleh kata ngam-ngam dan lebih sedikit kadang-kadang tu. Biasanya ngam-ngam lah. Ya, dia akan meninggi sedikit. Ya, lebih kurang kadar sejengkal. Itu yang pertama. Yang kedua, kubur boleh ditinggikan, tetapi kadarnya ialah kadar sejengkal. Ya, sejengkal. Sejengkal ni macam ni ke macam ni? Ke macam ni? Tak kisahlah mana-mana lah, yang tu sejengkal lah. Ya, lebih kurang dalam 6 hingga 8 inci. 6 hingga 8 inci dah lebih kurang. Ya, kalau ikut Jawi. Ya, lebih kurang macam itulah. 6 hingga 8 inci. Jadi sejengkal. Cuma mana yang afdal? Ratakan terus ataupun tinggi sejengkal? Jawabnya ialah ratakan terus, itu lebih afdal. Ratakan terus. Ya, itu lebih afdal. Tetapi hukum sejengkal itu juga hukumnya adalah sunat. Ratakan terus itu sunat yang lebih afdal. Ya, saya dah buat perumpamaan pada pertemuan yang lepas. Beza sunat dengan sunat yang lebih afdal. Saya buat perumpamaan duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Bukan duduk tahiyat akhir. Ya, duduk tahiyat akhir dengan cara duduk iftirash, iaitu duduk seperti tahiyat awal, itu hukumnya adalah sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Ya, duduk tahiyat akhir, cara duduknya iftirash, iaitu duduk seperti duduk tahiyat awal, hukumnya adalah sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Manakala duduk tahiyat akhir, duduk tawaruk, iaitu duduk tahiyat akhir yang kita tahu dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu kita meletakkan punggung di atas lantai, kaki kiri kita silang ke bawah, kaki kanan kita ke belakang kan, ya, tegak ke belakang. Yang itu cara duduk tawaruk, itu hukumnya sunat yang lebih afdal dalam mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, nak duduk macam tahiyat awal pun boleh, duduk macam tahiyat akhir pun boleh pada tahiyat akhir tersebut. Cuma mana yang lebih afdal? Duduk macam tahiyat akhir itulah tabaruk. Itulah duduk yang lebih afdal. Kedua-dua sunat. Cuma mana yang lebih afdal? Sama jugalah macam meratakan tanah kubur. Nak tinggi sejengkal pun boleh, sunat hukumnya. Nak ratakan terus pun boleh, juga sunat. Mana yang lebih afdal? Afdalnya sunat diratakan terus. Itu sunat yang lebih afdal. Ya. Itu dia. Jangan tengok sana, tengok sana. Yang ketiga, ya, saya ambil khulasah jelah. Kan laju sangat nanti Kang. Tak habis hadis aku baca nanti ni. Sunat letak atas kubur anak-anak batu dan jirus air, iaitu air mutlak. Ini masalah 436. Menaruh pasir dan anak batu di atas kubur, kata Imam Nawawi, ya, dalam kitab Majmu', disunatkan letakkan atas kubur itu anak-anak batu. Ya, anak-anak batu, biasanya orang ambil anak-anak sungai lah, yang mana anak-anak batu ini berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan dengan zikir di atas kubur tersebut dapatlah, ya, sedikit memberi bantuan lah, talian hayat kepada, bukan talian hayat jugalah, ya, dapat sedikitlah menyejukkan, ya, orang yang dalam kubur tersebut dengan zikir-zikir tersebut. Yang kedua, menjiruskan air atasnya. Ya, hukum jirus air atas kubur ini, ya, ingat air apa? Air mutlak, air kosong, ya, air mutlak, air yang suci lagi menyucikan.
Hukumnya sunat. Tak boleh kita jirus dengan air Milo pink, Milo Bing, Milo Ice, tak boleh. Air kopi ke whatever air yang mustakmal dan sebagainya, tak boleh. Ya, sunat air mutlak. Dan juga dimakruhkan juga, kata Syekh Al-Mutawalli dan juga lain-lain ulama-ulama, dimakruhkan juga menjiruskan air mawar. Ya, air dah campur dengan bunga mawar, dengan bunga-bunga dan sebagainya, hukumnya makruh. Tak jirus boleh air kosong, air mutlak. Ya, air mawar tak boleh. Ataupun melumurkan dengan za'faran, ya, dengan saffron. Ya, ini za'faran saya dah bagi tahu minggu lepas, sebelum ni, sejenis rempah. Ya, rempah yang harganya lumayan mahal. 1 kilo 10K, 10,000 hingga 22,000 1 kilo. Mahal, ya, tapi khasiatnya sangat banyak. Pelbagai khasiat, kita boleh Google khasiat za'faran, ya. Rempah za'faran ni khasiatnya memang banyak, macam-macam, berbagai jenis penyakit khasiatnya, untuk orang muda maupun orang tua. Orang tua, orang yang dah bukan tua lah, yang berumur. Sebut yang tua, saya pun kasih hati juga, ya. Kasih hati diri sendiri, kasih tua. orang yang dah berumur, ya. Khususnya kalau nak kahwin lagi seorang, boleh. Itu pun khasiat za'faran ni, ya. Power, ya, power. Ataupun yang itulah, ya, ataupun seorang pun dah tak terlayan, ya, mak haji pun duduk termenung je kan, za'faran, ya. Itu contoh. Tapi memang betul, ya, betul. Sebab tu harga dia sangat mahal. Baik. Jadi kenapa tidak ada dimakruhkan untuk jirus air bercampur dengan air mawar dan sebagainya ini? Kerana yang demikian itu membazir, ya, menyebabkan membuang harta dengan sia-sia, membazir. Sebab itu sunat air mutlak sahaja. Kenapa sunat? Kerana ianya dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ulama, ya, dia berilah beberapa sebab kenapa disuruh untuk disiramkan air ke kubur, ya. Yang pertamanya supaya tanah, ya, kemas, sebab baru tanam. Yang pertamanya, ya, tanah kemas, sebab yang pertama. Yang kedua, untuk menghidupkan pokok-pokok ataupun bunga yang kita tanam atas kubur tersebut, sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, supaya debu-debu tidak berterbangan. Ya, ini ulama bagi alasan. Sekiranya kita ditanya alasan. Tetapi walau bagaimanapun, ya, sebenarnya alasan tu sekadar untuk menjeratkan hatilah. Tapi yang utamanya ialah ianya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab ada dalam i'anatul talibin, ya, disunatkan ni kerana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian pada kubur anak anda baginda Sayyidina Ibrahim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, dan juga Rasulullah buat juga pada kubur Sa'ad bin Mu'az, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan juga kubur Sayyidina Uthman bin Mahzum, ya, yang tadi Ibn Majah, yang ni hadis Imam At-Tirmizi. Jadi ada hadis, ya. Jadi sebab tu sunnahnya itulah siramlah, tapi dengan air mutlak lah, dengan air mutlak. Dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa pun sebab alasannya, terpulanglah, ya. Yang penting kita ikut sunnah. Kemudian yang keempatnya sunat, ya, masalah
kita sunat letakkan batu, batu nisan. Jadi sunat, kata Imam Nawawi rahimahullah, menjadikan di kepala kubur itu alamat yang terdiri daripada batu atau kayu atau lainnya. Beginilah kata Imam Syafi'i dan Musannif dan keduanya dan sekalian ashab, melainkan Sahibul Hawi. Ya, dan katanya sunat diletakkan dua tanda, dua alamat. Pertama di kepala dan yang keduanya di kaki. Kerana Nabi SAW menjadikan dua batu yang demikian atas kubur Uthman bin Maz'un. Begitulah katanya. Ya. Dan yang makruf pada beberapa riwayat hadis Uthman itu batu yang satu, wallahu alam. Ada khilaf lah. Walau bagaimanapun mazhab Syafi'i kita sunat letak dua-dua, kepala dan juga kaki. Itu yang kita buat batu nisan tu. Ya, sama ada daripada batu ataupun kayu. Kayu, masalahnya kalau kayu ni tak tahan. Kan? Kalau pakai kayu jati pun rasanya tak tahan kot. Berpanas, berhujan kan. Dia tahan kayu jati. Ya, tak tahan ya. Sebab tu dia buat dan menggunakan batu, semen. Dan menggunakan batu lah. Dan itu yang ada dia punya bentuk tu. Kalau kita di Selangor, ya, di wilayah negeri lain pun sama kot. Saya pun tak sure, tak perasan sangat lah negeri lain. Ya. Bagi yang perempuan, kuburnya batu nisannya pipih. Bukan, yang laki-laki pipih. Laki-laki pipih. Terbalik. Yang laki-laki bulat, yang perempuan pipih. Saya terbalik pula. Laki-laki bulat, yang perempuan pipih. Yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Jadi bulat laki-laki, perempuan pipih. Jadi nipis, dia tirus. Ya. Itu bentuklah. Ya. Itu bentuk yang biasa dibuat di kubur-kubur di bawah di wilayah dan juga di Selangor. Saya ingat negeri lain pun sama juga kot. Ya, sama sama. Ya. Ya, budak-budaknya saiz kecil. Sesuai dengan budaknya lah. Jadi itulah dia, wallahu alam. Itu yang minggu lepas, yang mana bunyi huru-hara tu. Ya, sound tak clear. Harap kali ni sound clear lah. Baik, kita pergi kepada hadis yang kedua. Inilah hadis yang kedua ni, kita stop kedua kot. Tengok masa nanti. Bab ma jaa fi karahiyatil wat'i 'alal quburi wal julusi 'alaiha was salati ilaiha. Bab menyatakan tegah memijak atas kubur dan duduk atasnya dan sembahyang berhadap kepadanya. Ya, hadis yang ke-106, masalah yang ke-438. Ya, tegah pijak atas kubur, duduk atas kubur, sembahyang berhadap kepada kubur. Ketahuilah kiranya saudaraku, dan sebenarnya tegah berjalan di atas kubur itu dan duduk di atasnya kerana ia menghinakan orang yang di dalamnya. Begitu juga telah tegah oleh syarak sembahyang menghadap kepadanya. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya an Abi Marthad Al-Ghanawi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tajlisu 'alal qubur wala tusallu ilaiha. Diriwayatkan daripada Abi Marthad Al-Ghanawi, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk sekalian kamu atas kubur dan jangan sembahyang sekalian kamu berhadap kepadanya, kerana takutkan jadi seperti menyembahnya. Dan barangkali dengan lama boleh jadi orang menyembahnya. Baik. Kata Abu Sa'id Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan juga Amru ibnu Hazam, ya, dan juga Bashir bin Al-Khasasiyah. Baik. Masalah duduk atas kubur dan bersandar kepadanya, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata ashab kita, berkata ulama dalam mazhab kita Syafi'i,
Duduk atas kubur itu hukumnya haram. Begitu juga bersandar dan bertelekan di atasnya. Ya, duduk tu hukumnya haram, ya, bersandar juga hukumnya haram. Bertelekan. Telekan ni kita tangan kita tekan, kita apa? Bersandar dengan tangan lah. Apa nak kata? Kita duduk tu kita tekan tangan. Ya, duduk kita tekan tangan. Menyending kat situ, ya. Menyending kat situ dengan tangan. Ataupun mungkin kubur tu kita pun baring duduk. Tangan macam tu relax. Ya. Baring macam Buddha tu. Kan? Ya, bertekanlah, kita tekanlah pada tanah kubur tersebut, ya. Kerana sahih hadis yang di atas tadi menegahnya, dan juga beberapa hadis yang seperti itu, ya. Baik, jadi hukumnya adalah haram. Begitu juga sembahyang menghadap kubur. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, dalam masalah ini, ya, sharih menunjukkan tegah sembahyang kepada kubur. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, aku tegah membesarkan makhluk hingga dijadikan kuburnya itu masjid, kerana takut fitnah atasnya dan atas orang yang selepas daripadanya. Ya, dan katanya dalam syarah Al-Muhadzab begini, berkata Syafi'i dan juga ashab, dan makruh sembahyang menghadap kepada kubur, sama ada kubur yang mati itu orang soleh ataupun tidak soleh. Kata Al-Hafiz Abu Musa, berkata Al-Imam Abu Al-Hasan, ya, Al-Za'farani rahimahullahu ta'ala, tidak sembahyang kepada kubur dan tidak disebabkan di sisinya kerana mengambil berkat dengan dia dan kerana membesarkan baginya, kerana beberapa hadis, wallahu a'lam. Jadi dilarang, ya, kepada kita untuk sembahyang menghadap kepada kubur. Jadi apa cerita pula kalau kita nak sembahyang jenazah? Yang tu lain. Ya, di sini maksudnya ialah sembahyang, ya, untuk membesarkan, ya, untuk membesarkan, seolah kita nak membesarkan orang yang meninggal tersebut, sembahyang fardu ke sunat ke apa ke, itulah. Ya, tak boleh kita sembahyang, ya, menghadap kepada kubur ataupun di atas kubur. Untuk sembahyang jenazah, yang tu dibolehkan, ya, sembahyang jenazah di atas kubur bila kubur sudah pun, bila jenazah atau mayat tersebut sudah pun ditanam. Kita belum sempat lagi sembahyang jenazah, ya, dah ditanam, kita boleh, ya, sembahyang jenazah di atas kubur dengan menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi itulah, ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi bila di atas kubur ni, ya, pertama bila berjalan pastikanlah jangan kita langkah, ya, jangan kita langkah, kita pijak kubur orang, kerana ia seolah-olah kita menghina, ya, orang yang sudah mati. Ya, orang yang mati ni pun sama juga, kita kena buat juga seperti mana orang yang hidup. Kedudukannya, ya, kita tak boleh langkah sesuka hati. Lagi orang hidup pun kita tak boleh langkah sesuka hati. Tengah-tengah tidur kita langkah relax, pum. Kan, tidak ada adab. Ya, tidak ada adab. Yang sama jugalah orang mati pun sama juga. Walaupun dah mati pun kita tak boleh langkah pijak sesuka hati. Jadi nak lalu tu, kita lalulah ikut laluan kubur. Ya. Jangan pula duduk atas kubur. Ya. Kita ziarah kubur orang lain, duduk atas kubur orang lain. Lengoh duduk, ya, dia nak mencangkung lengoh, nak duduk atas apa tu, ya, lengoh. Kita pun tengok tak ada kursi, tengok kubur ada belakang, dia belakang duduk atas kubur, relax, ya. Tak boleh, ya. Ataupun kita bersandar di atas kubur, ataupun kita bertelekan. Apa istilah Melayu sesuai, ya? Bertelekan, mana kita gunakan tangan kita ni nak menahan tubuh kita, tangan kita tu kita letak atas kubur orang. Ya. Nak tekan, nak bertelekan, ya. Contohnya kalau kita nak menyandar ke belakang, kan, ya, kita pun letak tangan dekat atas kubur belakang. Tu tak boleh, ya, bertelekan di atas kubur. Hukumnya haram, tak boleh. Dan ada khilaf lah, ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Ya, makruh pula ada yang kata makruh tanzih, dan ada yang kata makruh tahrim. Tengoklah, ya.
Dia ada khilaf lah, tapi yang pastinya kita dilarang lah, ya, untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Oh, kubur tinggi kat Mesir, ya, kubur dia rumah tinggi, kubur dia bawah. Yang tu lain, ya, yang tu dalam bangunan. Ini kita pijak atas kubur tu, ya, yang tu bangunan, ya. Sama lah dekat apa ni, yalah, ya, itu bangunan, itu lain. Yang tak bolehnya kita tak boleh pijak atas kubur tu lah, ya. Tak. Segi adab lah. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu kes ni, ya, kubur kan sunat kita letak pokok-pokok kan, ya, ranting ke apa ke, bukan ranting kering, ya, ranting basah. Ranting basah yang segar lagi, yang kita sunat kita letak untuk dia zikir, ya, ataupun kita letak pokok hidup sebagainya. Satu kesalahan kita tak bawa pokok, tak bawa ranting apa tu, tapi kita cari, kita tengok kubur orang lain, kita ambil kat dia punya pula. Kita ambil, ya, ranting tu kita pergi ambil, letak atas kubur kita, tak boleh. Ya, tak boleh. Ataupun pokok hidup sihat di kubur orang lain, orang sebelah, kita patahkan ranting dia, letak atas kubur kita, tak boleh. Nak patahkan boleh, minta izin. Minta izin dengan itulah ahli keluarga waris kubur yang sebelah tu. Tak boleh sesuka hati kita pergi patahkan, tak boleh, ya. Nak ambil yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya hadis yang ketiga ni dah hadis yang ke-107. Sempat ke tak bacanya? 8:25 sempat, panjang lagi. Tapi dah setengah jam kan? Lama dah ni. Ya. Orang dengar dah ngantuk dah. Macam mana? Nak berhenti ke nak terus ni? Teruslah, ya. Sikit lagi. Bab ma jaa fi karahiyati tajassis al-quburi wal kitabati 'alaiha. Bab menyatakan tegah menembok dengan kapur akan kubur dan menyurat atasnya. Ketahuilah kiranya saudaraku menembok kapur, buat tembok dengan kapur, ya, kubur itu, dan juga tulis surat menyurat nama si mati, dan juga yang berkuburnya telah banyak berlaku zaman sekarang ini. Istimewa pula kepada orang-orang yang ada beruang, maka pekerjaan yang demikian itu ditegah akan dia oleh syarak. Kita baca dulu, nanti kita akan tengok banyak huraian dia, ya. Buat tembok, ya, di kubur, dan juga tulis nama atas kubur, atas batu nisan tu lah, ya. Ada hadis menegahnya. Baik. Hadis an Jabir qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasa al-qubur, an tujassasa al-qubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta'a. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membina dengan kapur akan kubur, dan bahawa menyurat atasnya, dan bahawa membina atasnya, dan berjalan atasnya. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi, sahih. Ya, juga ada juga diriwayatkan, ya, daripada beberapa sahabat-sahabat yang lain. Ya, dan sesungguhnya telah mengatakan tidak mengapa oleh setengah daripada ulama. Setengah daripada mereka itu Al-Hasan Al-Basri pada menyatakan kubur itu dengan tanah liat, dan kata Syafi'i tidak mengapa membina dengan tanah semata-mata tanah. Baik, di sini ada khilaf lah. Yang tak bolehnya dengan kapur.
binaan kubur itu dengan menggunakan kapur ataupun semen yang panas, itu tak boleh. Sama ada nak bina di dalam ataupun di luar. Ada juga orang bina kubur ni dalam. Dalam tu dibuat binaan. Dibuat tembok siap-siap kat dalam tu. Letak banyak dalam tu. Ada ya, orang buat binaan dekat dalam. Lepas tu dekat luar pun dibuat lagi binaan. Macam bilik lah dibuat. Itu tak boleh. Itu hukumnya haram. Ya, memang kita tanam ni, kita dalam kubur itu kita tanam, memang kita kena dengan tanah. Ya, kamu dengan tanah je habis kita. So nak buat binaan juga, ya, kalau ikut Imam Syafi'i di sini tidak mengapa membinanya dengan tanah semata-mata. Tapi di sini adalah beberapa khilaf ulama. Ya, beberapa khilaf ulama. Baik. Saya ada tertarik dengan satu petikan. Mana tahu petikan tu? Okey, menulis nama si mati sama ada pada kepingan batu ataupun pada batu nisan dipacakkan di bahagian kepala adalah makruh. Ini hukum asal dia. Kerana hadis itulah, ya. Bagaimanapun jika ia bertujuan supaya dikenali dan memudahkan orang menziarahi kuburnya, maka hukumnya adalah sunat untuk sekadar keperluan. Sekadar untuk keperluan. Hukum asalnya makruh. Batu nisan atau batu ditulis nama letak atas kubur tu, hukum asalnya makruh. Tetapi ya, untuk memudahkan orang mengenali, sebab tu ada orang letak nama, ada orang buat nombor lot. Kan, nombor lot. Ada juga orang buat nombor lot, nama tak letak nombor lot. Pun ada juga. Ya. Ataupun ada juga yang letak dua-dua, nama pun letak, nombor lot pun letak. Ya pun ada juga, ya. Jadi sunat supaya senang orang nak kenal. Di situ ada sedikitlah, ya, perbezaan. Ya, tapi hukum asalnya tetap makruh. Tetapi sunat untuk orang kenal. Ya, tapi kalau memang dah kuburnya satu tu saja, memang orang dah tahu dah, tak payahlah. Ya. Baik. Macam kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat dia berdua tu kan. Ya. Dah tahu dah. Dia batu nisan tu, batu tu dah. Yang tak adalah benda lain lagi. Itu contohlah, contoh. Atau kubur-kubur persendirian. Tanah sendiri dan sebagainya. Itu pun lainlah. Ya. Tapi untuk tempat yang umum, tempat awam, ya, tempat yang diwakafkan untuk kubur dan sebagainya, banyak orang tanam kat situ. Yang tu memang, ya, dibolehkanlah, ya, dibolehkan dengan hukum sunat. Ini kitab apa ni, ya? Furu' Masail rasanya. Saya pun lupa nama kitab tu. Tak apalah. Ya, tapi boleh. Ya. Baik. Sebab tu kalau ikut di wilayah, dibolehkan kita bina kotak tu. Tetapi tak boleh lebih daripada ukuran lahat. Ya, nak pakai batu, dia boleh, kita boleh gunakan tiles lagi, tile ataupun ya, yang kotak kubur tu kan. Ya, kotak kubur tu warna putih. Warna putih saja yang dibolehkan lah. Ya, tapi ukurannya ukuran lahat. Lebarnya 3 kaki sahaja. Maksimum 3 kaki. Ya, kemudian panjangnya 6 kaki. Ukuran lahat secara kasarnya lah. Ya. Tak boleh lebih daripada panjang 6 kaki, lebar 3 kaki. Tak boleh lebih. Lebih hukumnya haram. Sebab dia dah makan tanah orang lain. Tanah kubur orang lain pula. Yang ini memang ngam-ngam untuk satu jasad. Boleh buat satu binaan tu. Tinggi dia 6 hingga 8 inci. Ya, ini kalau di wilayah ni dibenarkan.
Sebab tu kalau di wilayah di Selangor pun sama jugalah, kubur-kubur yang apa yang ada advance punya tanah perkuburan kan, ya, yang berlot-lot ni. Biasanya dia akan letak batu tu. Apa ni, dia akan buat itulah, buat macam tembok batu. Tinggi 6 hingga 8 kaki, lebar tinggi 6 hingga 8 inci, lebar 3 kaki, panjangnya 6 kaki lebih kurang. Ya, petak. Ya, dan dibuatlah kadang-kadang tu dia menggunakan tiles ataupun marble. Ya. Ini di wilayah dan Selangor pun sama jugalah. Sebab tu maknanya dibolehkanlah benda ni, dia khilaf, ya, khilaf ulama, perbincangan ulama. Baik. Tetapi kalau buat kurungan kotak tu dengan bertujuan untuk bermegah-megah sebagai perhiasan, ya, hukum binaannya adalah makruh jika dilakukan pada milik tanahnya sendiri. Kalau untuk cantik-cantik, menggunakan batu marmar seumpamanya lah, yang mahal-mahal sebagainya, itu hukumnya makruh. Itu pun kalau di tanah sendiri. Kalau di tanah wakaf, yang tu hukumnya adalah haram, ya. Tetapi ulama mengharuskan untuk saiz yang betul-betul ngam-ngam kepada satu jasad lah, yang lahatnya tu, ya. Itulah yang dibuat di Selangor dan juga di wilayah. Wallahu a'lam. Ya, sekiranya okey. Bila kot setakat tu. Azan 8, kita lagi 2 minit kita berhenti. Jadi kenapa, ya, dimakruhkan, ya, dimakruhkan ataupun dilarang, ditegah ini, ya, kerana apa? Realiti bahawa kematian itu adalah pemutus bagi kemewahan dan kecantikan yang dibangga-banggakan semasa hidup. Ya, jadi kalau dia letak mewah dengan bangunan yang tinggi dan sebagainya, dengan kubahnya ataupun dengan dengan batu-batu yang mahal sebagainya, kubur tersebut, ya, jadi dia seolah-olah, ya, dia tidak nak memutuskan kubur mati ini dengan kehidupan. Dia lupa bahawasanya kematian itu, dia adalah satu ingatan, ya, bahawasanya mati itu bukannya satu kemewahan. Mati itu dia tinggalkan semua. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal harta, tinggal segala-galanya. Jadi bila kita buat kubur ni dengan bermewah-mewah, seolah-olah macam kita tak nak tinggalkan benda tu. Ya, sedangkan kemewahan ini untuk kehidupannya sahaja. Bila dah mati, semuanya kita tinggalkan. Yang tinggi, yang adanya hanyalah kita ditemani oleh kain kapan yang membalut tubuh kita, ditemani oleh tanah-tanah yang, ya, menginjak kita. Allahu Rabbi. Ya, itu dia. Wallahu a'lam. Jadi hukum asalnya makruh lah, ya, hukum asalnya makruh. Jadi itulah dia antara khulasah, ya, daripada hadis yang tertulis tadi itu. Untuk papan untuk tulisan pun sama jugalah, ya. Sebab itu kalau di wilayah dan Selangor dan sebagainya, boleh tulis nama, tarikh mati, ya, dan juga lot kubur. Itu je lah, nama, tarikh mati dan juga lot kubur. Dibenarkan yang tu, ya, untuk memudahkan kenal kubur bila seseorang saudara dia ataupun sesiapa saja yang nak menziarahinya. Takut-takut salah kubur, ya. Ingatkan kubur mak, rupanya kubur orang lain. Kita duduk menangis kat tepi kubur tu. Rupa-rupanya kubur orang lain. Itu dia, ya.
Apa, Kasim Selamat? Bukan. Ya. Mulalah ampun kalama Kala kasih. Baik. Masalah 444. Membina rumah atau kubah di atas kubur, apa hukumnya? Ni kita bincangkan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Ya, kita berhenti dah. Bina kubah ataupun rumah di atas kubur, apa hukumnya? Dan kita tengok lagi lah beberapa hukum-hukum yang lain, insya-Allah. Dan juga bila nak masuk kubur nak baca apa? Ya, sedikit nasihat berkenaan dengan patuhilah SOP yang ada. Ya. Atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan juga kepada pemerintah di kalangan kamu. Jadi pemerintah kata patuhi SOP, patuhilah SOP. Antara SOP-nya ialah memakai topeng dan sebagainya, pakaian topeng. Ya, datang ke surau, datang ke masjid, sejadah sendiri, ambil wuduk di rumah sebagainya. Ya. SOP ni dia usaha kita lah. Usaha kita. Dia dalam sesuatu benda ni dia ada kena 3 benda. Pertama doa, yang kedua usaha, yang ketiga tawakal kepada Allah. Doa, kita doa sentiasa, ya Allah jauhkan bala daripada kita, ya. Dan juga usaha, itulah patuhi SOP itulah, itu usaha. Ya, barulah kita bertawakal kepada Allah. Perumpamaannya ya macam kita dengan motor. Kita tinggalkan motor, parking motor, kita doa. Baca doa, nak parking motor baca doa. Biar selamat, motor tak kena curi. Ya, doa. Contohnya apa doa dia? Allahumma jannib bukan. Itu lain. Allahumma jannibna bukan. Allah apa ni? Bismillah tawakkaltu ala Allah contohnya. Ya, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Contoh. Ya, doa. Lepas doa, usaha yang kita kena ada, usaha. Kunci jangan tinggal kat motor. Mangga dan sebagainya, ada alam, gunakan alam. Itu usaha. Barulah kita bertawakal. Jadi orang yang berdoa tanpa ada usaha, contoh usaha tadi itulah patuhi SOP, dia akan lebih terdedah kepada kena motor, akan lebih terdedah kepada nak kena curi. Dah doa, dah usaha dah, kena curi juga motor. Dah doa, dah usaha dah, kena juga COVID-19. Ya, itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita dah berdoa kepada Allah, motor dah, alam sebagainya, tetap juga kena curi. Ada juga kan? Memang dah, itulah ketentuan Allah. Kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kena ada doa, usaha dan tawakal kepada Allah. Itu sajalah untuk kali ini. Mudah-mudahan dapatlah ya sedikit pengajaran dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.